Selamat bertemu dalam kebaikan ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Sekarang saya berpesan kepada para tetamu dan pemerhati dewan di persidangan ini supaya menjaga keharmonian dan pembahasan, tidak melakukan sebarang aksi yang boleh ditafsirkan sebagai mengganggu pembahas dan pembahasan. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidang pada persidangan kami. Pihak kerajaan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Bin Muhammad Adam Akashaf bin Hasan. Salam sejahtera, salam madani. Menteri kedua Yang Berhormat Muhammad Kamil Haris bin Muhammad Khairi. Salam madani, salam berpaduan. Menteri ketiga Yang Berhormat Nur Hakimi bin Muhammad Sanusi. Assalamualaikum. Salam apresiasi. Menteri keempat Yang Berhormat Ahmad Amiruddin Ali bin Nurizal. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Menteri kelima Yang Berhormat Muhammad Nawfal Darwish bin Abdullah. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Dan dari pihak pembangkang pula diwakili oleh Yang Berhormat Rabiatul Alawiyah binti Sasumisah, Ketua Pembangkang. Salam pembahasan, siap sedia tempur. Pembangkang kedua Yang Berhormat Turut Adana Sazwina binti Teman. Salam sahih sejiwa. Pembangkang ketiga Yang Berhormat Ilman Zabia binti Muhammad Ilyas. Salam Malaysia Madani, salam Malaysia Madani. Pembangkang keempat Yang Berhormat Nur Ahmad Maliha binti Husain. Salam perpaduan, salam perpaduan. Pembangkang kelima Yang Berhormat Nur Alia Nasuha binti Muhammad Bazir. Ahli-ahli yang berhormat dan dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat dan peraturan tata cara semasa dalam kita bersidang. Isu sensitif berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah dilarang sama sekali. Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang akan diberi masa selama 7 minit, manakala Menteri 2, Menteri 3, Pembangkang 2 dan Pembangkang 3 diberi masa 5 minit untuk berucap. Masa pembahasan, loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit ke-1, menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat istimewa dan cedahan. Manakala pada akhir minit ke-6, bagi Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang, dan pada akhir minit ke-4 bagi yang lain, loceng akan dibunyikan sekali lagi menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat istimewa dan cedahan. Loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-7 dan ke-5, menandakan bahawa masa untuk pembahas berucap sudah tamat. Bagi sesi pergulungan, kedua-dua pasukan akan diberi masa selama 3 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan pergulungan masing-masing. Masa pergulungan adalah 3 minit. Sebaik sahaja habis 2 minit di masa pergulungan, loceng akan dibunyikan sekali, manakala sebaik sahaja berakhir 3 minit, loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa untuk pergulungan sudah tamat. Semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan daripada pembahas yang sedang berucap dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. Masa selama 10 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Izin laluan haruslah padat dan berkenan. Tiada izin laluan semasa sesi pergulungan. Izin laluan diperlukan dengan seorang pembahas berdiri dan mengangkat tangan dan menyebut mohon izin laluan yang berhormat. Pembahas yang berucap tidak dimestikan menerima setiap izin laluan. Cedahan hanya boleh dilakukan oleh pembahas keempat dan pembahas kelima oleh kedua-dua belah pihak. Cedahan hanya boleh dilakukan antara awal minit kedua hingga minit keempat. Pembahas pertama, kedua dan ketiga bagi kedua-dua pasukan sedang berhujah sahaja. Masa cedahan hanya 40 saat sahaja dan mendapat izin dari Ketua Dewan. Cedahan dalam bentuk hujah bagi mempertahankan pendirian pasukan, memberi penjelasan dan membetulkan fakta. Pembahas tidak dibenarkan berdiri di tempat masing-masing, sebaliknya hendaklah keluar ke hadapan di kawasan yang dibenarkan. Pembahas tidak dibenarkan bergerak ke kawasan. Sidang dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada kali ini ialah perpaduan kaum dewasa tak nanti belah. Diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan penjelasan kepada usul tersebut.
Sidang Dewan yang terhormati, kita mulakan nilai pembahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Adam Akasha bin Hassan tampil untuk membukakan usul pembahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Speaker Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gagasan keadilan dan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Speaker Dewan, sahabat yang berdiri sama tinggi, yang duduk sama rendah, barisan pembangkang yang kelihatan cemas dengan hujah yang rapuh di sempadan. Seterusnya, sidang Dewan sekalian. Selaku Perdana Menteri, izinkan saya membesarkan usul paduan Malaysia letak kita. Saya percaya bahawa selepas perbahasan sidang Dewan yang mulia ini, usul ini bakal diluluskan. Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, sebelum saya pergi jauh lagi, izinkan saya terlebih dahulu Tuan Yang Dipertua untuk memberikan definisi usul ini secara literal agar pihak pembangkang khususnya tidak terkial-kial mencari usul perjuangan lain. Definisi perpaduan membawa maksud satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat di dalam sebuah negara. Misalnya ideologi, identiti atau nilai yang sama menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala letak menanti belah membawa maksud perkara kecil yang akan menjadi besar tinggal menanti petaka yang lebih besar lagi menurut Kamus Tata Bahasa Melayu. Itulah definisi usul yang saya berikan secara literal sebentar. Saya juga ingin menyatakan bahawa pihak kerajaan yakin dengan hujah-hujah yang akan dibentangkan sebentar saja lagi. Usul kami akan terima dengan konsensus tanpa sebarang pertikaian. Saya selaku Perdana Menteri telah menjelaskan definisi konteks usul persidangan sebentar saja. Pihak kerajaan akan tampil dengan hujah-hujah sungguh Everest. Yang terhormat, yang teramat suka digugat oleh pihak pembangkang. Seribu langkah bermula dengan satu langkah. Strategi kerajaan yang pertama bakal dimulakan dengan hujah pertama Perdana Menteri. Menteri kedua yang berhormat Datuk Seri Kamil akan meneguhkan kes kerajaan dengan menolak definisi yang berhormat Ketua Pembangkang, yang pastinya tertumpu kepada sisi gelap sesuatu kebaikan. Sebaliknya mengukuhkan definisi usul kerajaan. Beliau seterusnya akan membidas hujah kedua pembangkang dan kemudian menampilkan dua hujah bagi memperteguhkan kes kerajaan. Saya tidak nafikan bahawa pembangkang kedua akan menolak dan menyembunyikan kes kerajaan. Namun hujah yang pastinya bersifat gelap separuh kosong itu sangatlah mudah untuk dipecahkan dan kes pembangkang berantakan dan punah ranah bagaikan puing debu yang dibawa atau pandang. Oleh yang berhormat Menteri ketiga, dalam sesi pengumuman kerajaan, usul kerajaan mendapat sokongan padu sidang Dewan yang mulia, Yang Dipertua dan sidang Dewan yang dimuliakan. Hujah utama kerajaan ialah peranan ahli politik yang membakar sentimen perkauman, seperti apa yang dapat kita lihat apabila isu hiasan tanduk di sebuah sekolah diprotes. 7 orang menteri termasuklah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail. Silakan.
Kasih yang diperlukan. Tidakkah seseorang ahli politik itu datang dari mereka yang berpikiran terbuka, penuh toleransi dan sentiasa berpikir untuk perpaduan negara dan rakyat? Mohon respon yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Memanglah sepatutnya begitu. Akan tetapi, tetap ada segelintir yang bersikap keterlaluan tanpa memikirkan negara. Takkan itu pun tak pernah fikir. Usaha utama kerajaan ialah peranan ahli politik yang membakar sentimen perkauman. Seperti apa yang dapat kita lihat apabila diasaskan di sebuah sekolah di protes. Tujuh orang menteri termasuklah Timbalan Perdana Menteri Datuk Dr. Wan Azizah Ismail terpaksa turun ke sekolah untuk mempertahankan tangsung. Di sini dapat kita lihat ada sesuatu yang tidak. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa perpaduan kaum di Malaysia amatlah rapuh. Selain itu, Guru Utama Institut Kajian Etnik Profesor Datuk Dr. Teo Kok Seong pernah berkata, perpaduan kaum di Malaysia dilihat semakin rapuh walaupun negara telah mencapai kemerdekaan ke-66 tahun. Saya menyangka penuh apa yang dikatakan oleh Profesor Datuk Dr. Teo Kok Seong yang kita tahu berlaku pada tulisan Jawi dan Kuala. Rata-rata dalam ucapan pemimpin pun sedap bunyinya. Mereka mengatakan semua kaum bersatu padu. Sedangkan mereka tahu bahawa mereka tidak bercakap benar. Kita patut bercakap benar walaupun pahit kerana itulah realiti hidup. Kalau kita selalu sembunyikan perkara, ia akan jadi bom masa yang meletup suatu hari nanti. Sebab itu, kita harus duduk semeja dan cari jalan tengah untuk selesaikan masalah ini. Sekian daripada saya, mohon terus bercakap. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dibukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Rabiatul Adawiyah binti Samsul Hisham selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta pembahasan isu tani bagi pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Sayang-sayang buah sayang hujah kerajaan pincang. Jaga-jaga pembangkang datang untuk bikin hujah kerajaan terbang. Terima kasih kepada puan yang diperkuat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena pertemanan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada puan yang dipertua, barisan perwakilan pihak kerajaan, perwakilan pihak pembangkang, seterusnya sidang dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, dan selamat bersidang. Puan yang dipertua, ahli-ahli yang menghormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepimpinan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu isu yang begitu penting untuk dilaksanakan. Puan yang dipertua, usul pada hari ini berbunyi, perpaduan kaum di Malaysia retak menanti gelap. Sebentar tadinya Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu usul. Namun, setelah kami kaji secara teliti, terdapat kelemahan dan ketidakrelevanan usul kerajaan pada hari ini. Dengan izin Puan Yang Dipertua, kami mohon membangkang dan menolak usul kerajaan pada hari ini. Puan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah memberikan definisi dan takrifan usul kita pada hari ini. Kami di barisan pihak pembangkang bersetuju dengan definisi yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Walau bagaimanapun, kami tidak bersetuju dengan frasa retak menanti belak yang telah disampaikan oleh pihak kerajaan. Kami di pihak pembangkang tidak bersetuju kerana perpaduan di Malaysia masih lagi utuh dan mantap. Kerana setiap kaum masih lagi memahami kaum yang lain dan tidak menimbulkan sebarang kebalahan. Oleh itu, secara generalisasinya dapatlah kita simpulkan bahawa usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amatlah rapuh dan sangat tidak relevan dengan realiti masyarakat Malaysia sekarang.
Kerana perpaduan antara rakyat berbilang kaum di kawasan bandar besar masih kekal utuh apabila mereka saling bekerjasama dan membantu di dalam komuniti. Oleh itu, saya memohon agar ahli-ahli dewan menerima pindaan usul pihak pembangkang, iaitu perpaduan kaum di Malaysia masih teguh dan mantap. Puan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan, bangunnya yang amat berhormatan Perdana Menteri telah memberikan Bangunnya yang amat berhormat Perdana Menteri telah memberikan satu premis yang amat rapuh, iaitu berkaitan dengan tulisan Jawi yang menjadi isu di antara kaum Melayu dan Cina kerana mereka tidak bersetuju menerima tulisan Jawi sebagaimana pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah Cina. Premis yang mereka kemukakan tidak relevan dan tidak rasional dengan usul yang mereka sendiri bentangkan. Seterusnya, izinkan saya memilah yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebentar tadi Perdana Menteri telah membentangkan satu hujah, iaitu perpaduan kaum di Malaysia semakin rapuh. Tidakkan saya amat sedar, walau bahtera di sebelah yang menanti sekarang mengatakan perpaduan kaum di Malaysia semakin rapuh, dan kami di pihak pembangkang mengatakan bahawa perpaduan kaum di Malaysia masih lagi utuh dan mantap. Puan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan untuk menolak usul silakan. Persoalannya, terdapat segelintir pihak yang bersifat melampau. Melampau ni, mereka tidak hairan langsung dengan peraturan undang-undang dan apakah tindakan kerajaan dalam hal ini. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tadi. Jawapan saya ialah Malaysia sebagai negara yang mempunyai kedaulatan, undang-undang dengan sokongan penguatkuasaan berbagai agensi di berbagai peringkat. Kuat melampau ini pasti tidak akan terlepas. Saya teruskan hujah saya. Untuk menolak usul pada hari ini, pihak pembangkang telah menetapkan satu premis yang amat penting untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang. Bagi menolak usul, kami telah meletakkan 3 strategi utama, iaitu saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan hujah pertama, iaitu jaminan perlembagaan. Yang cuba meraih simpati ahli dewan untuk menerima usul yang mereka bentangkan. Seterusnya, dengan izin Puan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan, saya membentangkan hujah pertama, iaitu jaminan perlembagaan. Secara rasminya, perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia. Mengandungi 183 perkara, ia merupakan satu dokumen undang-undang tertulis yang telah dibentuk berataskan 2 dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perkara 104 juga menyatakan bahawa Parlimen boleh meneruskan undang-undang yang melarang mempersoalkan apa-apa perkara, hak, status, kedudukan, keistimewaan. Perkara 152, 153 atau 181. Jika diperhatikan, pembentukan perlembagaan dan secara perundangan yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957, kuasa kedaulatan terletak pada Raja-Raja Melayu termasuk apabila dipersilakan. Saya jawab poin 2. Walaupun terdapat jaminan perlembagaan terbagi 3, iaitu perkara 152 kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, perkara 153 menaik kedudukan hak istimewa Melayu dan penduduk asli Sabah dan Sarawak, perkara 181 kedaulatan raja-raja. Akta Sultan 1990, Akta semua merupakan dalam kelembagaan dan akta-akta dalam perundangan negara kita boleh dimaklumi oleh semua pihak. Namun, akta-akta ini belum cukup teguh untuk mengekang sebarang cebaan dan mengerunkan hubungan antara kaum di Malaysia. Mohon respon yang berhormat. Respon saya adalah di barisan pembangkang, respon saya yakin semua akta ini mampu mengekang sebarang perkara melampau dari mana-mana berlaku. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan.
Sidang yang dihormati. Pembahasan dalam persidangan parlimentasi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Muhammad Hamis Haris bin Muhammad Khairi, Menteri Kedua Kerajaan, untuk mengemukakan bidang dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Speaker Dewan, rakan-rakan daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan ahli dewan sekalian. Puan Yang Ketua, sebagai Menteri yang kedua, saya pastinya menolak definisi usul yang telah dibina oleh Ketua Pembangkang tadi, iaitu jaminan perlembagaan. Jadi saya memohon agar definisi usul itu dipilih semula seperti definisi yang telah diberikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu peranan ahli politik membakar sentimen perkauman. Puan Yang Kedua, sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang mengatakan bahawa jaminan perlembagaan menjamin persatuan kaum Malaysia. Namun, banyak peristiwa pertemuan antara kaum hari ini sengaja ditimbulkan contohnya penghinaan netizen. Dengan izin, bahasa pertambukan Melayu kepada Raja Pemimpin Agung, kepada Raja Pemaisuri Agung baru-baru ini. Poin yang kedua, media sosial. Media sosial juga turut menjadi penyumbang kepada isu kepada kaum di negara kita. Ramai di antara rakyat Malaysia yang menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Sebagai contoh, video yang dimaknaikan di TikTok yang mengikut isu perkauman melibatkan insiden 13 Mei. Ini mencetuskan kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia di mana ia dilihat terlalu melampau dan tidak sepatutnya rakyat Malaysia berkongsi konten yang dilihat mengganggu keharmonian. Hal ini semakin menjadi-jadi di dalam kalangan masyarakat sehingga kan Ketua Polis Negara Agrin Sani Abdullah Sani turut memberikan amaran kepada pengguna media sosial supaya tidak menyalahgunakan platform media sosial untuk menyebarkan kajian provokasi yang boleh membawa pada keresahan orang ramai. Mohon laluan. Mohon laluan. Berhormat. Bersilakan. Soalan saya, tidakkah media sosial tertarik pada undang-undang? Tidakkah media sosial ini seperti Facebook, Instagram, YouTube serta TikTok mempunyai proses tapisan bagi setiap penulisan yang dibuat? Mohon respon yang berhormat. Terima kasih untuk soalan itu yang berhormat. Ya benar. Ya benar. Hampir semua platform sosial media mempunyai tapisan konten. Tetapi terdapat segelintir sosial media yang tidak dapat bergambar secara automatik dan terpaksa bergantung pada tapisan secara manual. Khususnya TikTok yang baru saja ditubuhkan pada tahun 2019 yang mempunyai sedikit pengalaman dalam menangani isu ini. Jadi apabila konten telah keluar dalam platform tersebut dan tidak dialihkan dengan sekadar segera, apa-apa tindakan selepas itu sudah dikira terlambat. Kerana konten yang hendak disampaikan di dalam konten tersebut telah berjaya disampaikan kepada pengguna. Sosial media rakyat kita sendiri ataupun rakyat. Mohon tersambung saya. Kebanyakan video yang dimuat naik menunjukkan hatred kepada agama, raja dan kaum, dapat isu-isu terorisme dan kebijakan politikal yang disiarkan di dalam media sosial. Perkara ini seperti bercurah minyak ke dalam api. Yang amat mengecewakan bila ahli-ahli politik turut menjadi penyumbang kepada masalah ini dengan mendengarkan permainan politik konspirasi, fanatisme politik, kekerasan dan tingkah laku beli politik. Selain itu, media massa juga dalam isu kepada rakyat dengan menyebarkan isu-isu sensitif yang dapat membuat keharmonian antara kaum di negara kita. Hal ini demikian kerana perkara ini telah menimbulkan perasaan marah dan benci antara kaum. Utamanya isu
Sebagai bukti, belakangan ini terdapat isu duniawi yang merupakan masalah yang boleh diselesaikan dengan mudah tapi disebabkan mulut ahli-ahli politik yang berfikiran tetek dan media yang memanaskan lagi pun. Masalah ini telah menjadi besar sehingga terdapat segelintir individu di dalam partai yang mula mengambil nama untuk berjihad. Kali ini aku merupakan pihak dan saya yakin bahawa jika rakyat dan kerajaan di antara satu sama lain, perkara yang tidak diingini akan terjadi. Dengan ini, saya telah memastikan kebenaran definisi usul yang telah diletakkan oleh kerajaan. Saya tidak pasti hujah apa yang akan diberikan oleh pihak bakal sebentar nanti, tetapi apa yang saya yakin, tetapi apa yang saya pasti, saya telah menggugat keyakinan mereka. Sekian daripada saya, waktu bicara. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Hamid Haris bin Muhammad Saini. Isu pembahasan yang semakin hangat di bangsa ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Nurul Adana Tazwina binti Samad, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan bidasar dan hujah-hujah. Ya, dipersilakan Yang Berhormat. Sayang-sayang si Pinang masak di luar, mentah di dalam. Hujah kerajaan sudah dipasak, bahteranya sengit menasi karam. Terima kasih Puan Yang Ketua Dewan, Barisan Kerajaan, rakan-rakan pembangkang serta para pemerhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang. Puan Yang Ketua, usul yang dibincangkan masih lagi sama, iaitu perpaduan kaum di Malaysia letak menanti belah. Namun, sebagai pihak pembangkang yang sentiasa memikirkan kepentingan masyarakat di negara ini, kami tidak bersetuju dengan usul yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Puan Yang Ketua, sebelum saya melangkah jauh ke dalam hujah yang bahkan meruntuhkan Istana Megah pihak kerajaan, saya ingin membilas hujah dari Menteri Kedua mengenai media sosial pada masa sekarang yang cenderung mengapi-apikan sentimen perkauman. Bidasan saya amat mudah. Media sosial sepatutnya menjadi punca perpaduan kaum semakin kukuh kerana disitulah kita dapat menekankan dan mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Terdapat ramai pempengaruh atau influencer dengan ide yang pro kepada perpaduan, kesatuan dan menyeru ke arah kehidupan rakyat pelbagai kaum ke dalam satu keluarga yang utuh. Puan Yang Ketua, dan tidak selaku pembangkang kedua, saya bertanggungjawab mempertahankan pindaan usul yang dinyatakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi dengan menggunakan kata kunci budaya mulia dan saling hormat menghormati. Sebelum saya melanjutkan hujah, saya ingin berpesan kepada pihak kerajaan untuk berharap supaya bahtera kalian tidak akan karam di dalam hujah barisan pembangkang. Kepentingan utama perpaduan antara kaum di tanah air ini adalah untuk membentuk semangat nasionalisme demi mempertahankan negara daripada penjajahan. Dalam menepani zaman modernisasi pada ketika ini, pertahanan negara bukan sahaja bergantung kepada kekuatan tentera, tapi di sebaliknya bergantung kepada masyarakat yang memilih pemimpin terbaik daripada kalangan mereka. Sebagai contoh, semua rakyat Malaysia turut mengundi dalam pilihan raya umum untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk memerintah negara Malaysia. Puan Yang Ketua, antara budaya murni yang terdapat di negara kita ialah tidak mengadakan jamuan makan secara besar-besaran pada siang hari pada bulan Ramadan oleh kaum lain kerana mereka menghormati rakan-rakan. Silakan. Kasih Puan. Menurut Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Nasution yang bertanggungjawab menjaga dan melihara keamanan negara, pihak kerajaan akan menggunakan semua saluran dan turutkan beruncang bagi memastikan semua pihak tidak menimbulkan apa-apa isu sensitif yang boleh menggugat keselamatan dan keamanan rakyat berbagai kaum. Ini termasuklah semua jenis media sosial di pelbagai platform. Namun masih ada ramai rakyat Malaysia tidak mempedulikan suara menteri ini. Mohon respon Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas curahan ini. Akta
Komunikasi dan Multimedia di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan SKMM telah berjaya dan akan terus berjaya dalam membanteras isu sentimen perkauman di berbagai platform di media sosial untuk terus menyambung ucap saya. Oleh itu, saya bertegas bahawa perpaduan kaum di Malaysia amat kukuh dan rakyatnya juga bekerjasama sesama kaum. Contoh lain yang dapat kita lihat ialah apabila Datuk Lee Chong Wei memenangi pertandingan kejohanan badminton peringkat dunia, bukan sahaja kaum Cina yang berikat dengan kegembiraan yang diperolehi oleh beliau, malah semua kaum, iaitu Melayu, India, Karajan dan Tibet turut meraihkannya. Silakan. Soalan saya, bagaimana pula dengan pengajuan pesta orang Oktober? Tidakkah acara ini mencakup penting Malaysia? Terima kasih informasi itu. Respon saya, dengar baik-baik Tuan Muhammad. Bermula tahun 2022, Pesta Oktoberfest telah pun dibatalkan. Tidak ada lagi penganjuran. Seumpama ini, secara terbuka dan besar-besaran, takkan menteri untuk tahu. Sekali lagi, saya tegaskan bahawa perpaduan kaum di Malaysia masih kukuh dan mantap. Perbincangan yang lebih mengutamakan kesejahteraan secara keseluruhan lebih penting daripada perbezaan yang hanya akan merentangkan satu pihak dengan satu pihak yang lain. Jika masyarakat kita mempunyai semangat perpaduan yang kuat, pastinya setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan nilai toleransi. Perpaduan kaum di Malaysia sememangnya mengamalkan sifat hormat menghormati. Sebagai contoh, mereka saling menghormati agama kaum yang berbeza dengan mereka dan ia menyebabkan semua kaum memahami antara satu sama lain. Ibarat peribahasa Melayu yang berbunyi, gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Hanya ini ucap dari saya, mohon terus kembangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormat, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bertemu lagi dengan penjelasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan penjelasan-penjelasan dan seterusnya mempertunjukkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Hakimi bin Muhammad Salisai. Terima kasih Puan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Puan yang Ketua Negara Perwakilan Kerajaan Barisan Syarifudin dan Kelihatan Budaya Syah Surah. Seterusnya Sidang Dewan sekalian, Assalamualaikum dan salam kepada semua. Puan Yang Ketua selaku diberi mandat sebagai wali majikan hari ini, saya ingin mengaturkan jutaan terima kasih dan salam apresiasi kepada pihak terkait. Puan Yang Ketua, terlebih dahulu saya akan memakai bujang-bujang dan telah dimaksud Wali Menteri Kedua. Pertamanya, YB mengatakan bahawa media sosial yang menjadi suatu platform yang dapat merosakkan kaum di Malaysia. Sebenarnya Puan Yang Ketua, media sosial yang menjadi salah satu kebutuhan perpaduan di Malaysia. Seterusnya, bicarakan pihak pemakai yang kedua berbunyi budaya murni dan saling menghormati. Puan Yang Ketua, sebenarnya budaya tidak saling menghormati adalah masyarakat di Malaysia. Dan pada tahun ini, budaya murni dan saling menghormati telah lenyap dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ini disebabkan oleh kebencian dan kedengkian antara pelbagai kaum. Puan Yang Ketua, nampaknya pada hari ini pihak perbankan menggunakan fakta-fakta Islam goyang. Seterusnya, untuk melakukan untuk usaha balikan pakai sana yang akan dicatat dan dibawa oleh wajib pihak perbankan, yaitu jaminan perlembagaan. Puan Yang Ketua, sebenarnya jaminan perlembagaan yang dilakukan oleh kedua perbankan telah tidak dilakukan
kerana tidak semua kaum di Malaysia bersatu padu. Sebagai contoh, kematian ahli ubah yang merupakan orang Melayu disebabkan oleh kaum India di Queensland. Nampaknya buahnya dibuat. Ucapkan pemakan pada hati. Seakan budaya tidak terbang, tidak sayang, dan juga tidak berkaki. Baiklah kue dibuat. Setelah menjadi midas, setelah menjadi centang, juga masanya untuk sayangkan kes kami di meja kerajaan dan membuktikan bahawa sebenarnya pada hari ini kami yang berdiri di baris kerajaan tidak mencapai angin di pihak pembangkang disebabkan gelap banyak yang keluar. Buatnya di berdua, kata Perdana Menteri mengatakan bahawa peranan ahli politik memberi sentimen perkauman. Saya menyokong satu atas unsur tersebut kerana demografi penduduk berbagai kaum yang menyebabkan perkara-perkara di negara kita sekarang. Dipersilakan. Negara itu ada satu pemain tidak dipertua. Faham dan kaum bersentuh. Ini termasuk dan ekonomi. Bersaing mendapat aplikasi sebagainya. Dasar pemerhati ini lebih sesuai dengan dasar secara pembentukan di negara Malaysia berpanding. Dasar ini. Terima kasih yang mulia. Kami di pihak kerajaan telah memperkenalkan dasar setara mikrografisi untuk menyelesaikan masalah murah dasar ekonomi. Terima kasih. Saya mohon menyambung hujung. Seterusnya, buat kesempatan kedua kami dan bahawa setiap kaum tidak pernah berjumpa dalam menyerupakan sama kaum. Mereka bersekolah di sekolah yang berlainan. Bahkan mereka hidup penuh curiga dan perasaan. Seterusnya, yang bermakna sehat. Kita sampai di mana kata yang terakhir kami tidak lagi istilah bahawa kepaduan kaum di Malaysia semakin rapuh dan dapat begini kaum dari kerja pada hari ini kami akan tetap menegakkan yang hak ada usul yang dibawa oleh Presiden. Terima kasih berhormat Menteri ketiga yang hebat dan memiliki apa? Saya negara manakah yang tidak mengerti masalah tersebut? Bukan begitu yang berhormat. Boleh supaya berhormat. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Dari soalan ini, sedar pun yang berhormat bahawa mana-mana negara yang mempunyai pelbagai kaum memang berdebat dalam masalah kepaduan itu. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Sri Ahmad Salesai. Sekali lagi, saya Yang Berhormat kesempatan ketiga bagi pihak berpangkat tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak. Disilakan Yang Berhormat Mak Safia binti Muhammad Iyas. Saya bincang, jaga puas berat, ibadah ketika datang tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berhormat Tuan Rakyat. Yang dihormati barisan kombinasi jadi kerajaan yang terhadap dengan jaminan akur padan. Rakan-rakan delegasi pembangkang yang berdedikasi tinggi juga tidak lupa kepada perdana master yang setia pada hasilnya. Seterusnya dikasih sidang dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gagasan keadilan dan hak keadilan. Pada perjuangan sidang dewan sekalian, usul yang dibahaskan pada hari ini tetap sama, yaitu perpaduan kaum di Malaysia letak berarti benar. Namun,
Kami di premis terbakar telah menemukan banyak kelemahan bahasa Islam. Kami katakan bahawa rasa tetap nanti berlaku ikut kamus Dewan Bahasa pada usul tersebut. Wajah dilalui atas nasional tiada mustika jelas yang dapat dimatahkan. Hujah yang berhormat Ketua Pembangkang dan Pembangkang kedua. Satu pembangkang ketiga, saya akan berbincang satu persatu kelemahan hujah yang berhormat dari ketiga. Menjadi pertua dan perwakilan sekalian, kelemahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah yang berhormat menteri ketiga sebentar tadi menyatakan bahawa yang mengakui atas pelbagai penduduk punca perpaduan di Malaysia musnah ibarat letak menanti benar atau boleh dikatakan sebagai telur di hujung tanduk. Pendirinya saya di sini bertujuan membidas serta mengemukakan menjadi bawah kata kunci kestabilan ekonomi dan jaminan keamanan di Malaysia. Tuan ini bertua, bidasan saya anda demografi atau sepatutnya menjadi puncak perpaduan kaum. Hal ini kerana bangsa yang berbeza telah menunjukkan keindahan dan keharmonian di Malaysia. Tidak. Bangsa Melayu tampak dan hidup meraihkan perayaan Tahun Baru Cina kita dipawari. Manakala bangsa Cina dan India pula turut meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Pendiri yang hormat. Sebagai anak Malaysia, tidak maklum bahawa sekarang negara kita dikenali sebagai negara yang kaya. Hal ini menyebabkan ekonomi negara semakin maju serta membangun dari segi pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan. Dengan ini saya ingin menegakkan kembali ucap saya dengan mengemukakan bukti melalui data yang dikaji, iaitu tempat pertama Forbes Category dengan isi dari Pertua 2023 Malaysia diduduki oleh Dutch Robert Fox, anak kelahiran bangsa Cina yang merupakan individu terkaya di Malaysia. Dan saya pernah individu terkaya di Malaysia 1, 2, hingga nombor 10 adalah daripada satu kaum tertentu sahaja. Tidakkah ia mencetus rasa curiga dan dengki di dalam kalangan kaum-kaum yang lain? Terima kasih. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Bagi menjawab soalan sebentar tadi, mengikut data yang saya kaji, individu yang terkaya ke-10 adalah bangsa Melayu. Semua rasanya maklum dan ekonomi pasar hebat, setiap rakyat Malaysia mempunyai peluang untuk menjadi jutawan tanpa mengira bangsa. Siapa rajin yang akan dapat dipilih? Tidakkah yang amat berhormat membaca? Kami mohon teruskan. Contoh ini telah cukup kenyataan saya sebentar tadi bahawasanya ekonomi setiap kaum di Malaysia membangun sama rata. Dengan pembuktian yang saya berikan, maka jelaslah demografi punca perpaduan kaum di Malaysia musnah adalah sangat lemah. Sebagai penutup bicara, Malaysia tidak lagi menghadapi diskriminasi antara kaum yang jauh bercakap dengan kenyataan yang dikatakan oleh yang berhormat menteri ketika sebentar tadi. Maka saya berharap usul pada hari ini perpaduan kaum di Malaysia letak menanti belah ditolak tanpa sebab bantahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Bidang jawatan yang dihormat. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar sebiar-biar tentang biasa daripada ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memberi ruang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penghormatan dapat ditangguhkan selama 3 minit.